Selamat pagi pelajar-pelajar. Okey, baik. Hari ini kita belajar tentang peranan reka bentuk dalam pemasaran dan yang kedua kaedah reka bentuk pengiklanan dan media pengiklanan. Kita lihat yang pertama dulu iaitu peranan reka bentuk dalam pemasaran. Peranan reka bentuk dalam pemasaran ada 3 iaitu yang pertama memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, yang kedua merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna dan yang ketiga adalah mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, reka bentuk produk mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, fungsi produk. Setiap pengguna akan membeli produk yang dapat membantu memudahkan kehidupan seharian. Kedua adalah reka bentuk produk. Pengeluar biasanya menghasilkan reka bentuk produk mengikut kesesuaian aktiviti dan keperluan pengguna. Ketiga, kekuatan dan kelemahan produk. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri keistimewaannya yang tersendiri dan juga kelemahan. Keempat, nilai produk. Nilai produk bagi pengguna wujud berdasarkan keperluan dan kehendak mereka. Pengguna sanggup membayar dengan harga yang lebih untuk memiliki sesuatu produk. Yang kelima, trend. Trend ditentukan oleh gaya hidup, penawaran dan permintaan terhadap sesuatu produk serta teknologi. Produk yang menjadi trend terkini sentiasa menjadi pilihan pelanggan. Reka bentuk sesebuah produk berperanan sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk menggalakkan pembelian produk tersebut. Sesebuah produk perlu ada pengenalan diri sebagai identiti dalam usaha menarik minat pengguna terhadap produk tersebut. Jenis-jenis pengenalan diri produk yang pertama adalah penjenamaan, kedua kesetiaan, ketiga boleh diingati, keempat dikenali dan yang kelima kebolehpercayaan kepada jenama. Reka bentuk dalam pemasaran juga berperanan dalam mengukuhkan penjenamaan sesebuah produk. Bagi mengukuhkan penjenamaan terdapat 2 cara melalui rakan strategi iaitu yang pertama rakan perkongsian teknologi dan produk, yang kedua rakan strategi perniagaan. Baik, kita bincang bersama dulu uji minda. Okey, bagi menguji kefahaman kamu tentang peranan pemasaran. Apakah peranan reka bentuk kasut tersebut dalam pemasaran? Okey, jika kita lihat ciri-ciri kasut tersebut, dia mempunyai fungsi produk. Dia mempunyai reka bentuk produk. Dia mempunyai kekuatan dan kelemahan produk. Dia mempunyai nilai produk dan ada trend dia. Jadi di sana peranan reka bentuk dia adalah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Seterusnya, jelaskan fungsi dan reka bentuk kasut A berbanding kasut B. Okey, kita lihat kasut A. Kasut A berfungsi untuk bermain bola manakala kasut B untuk bersiar atau berjalan. Tapak kasut A direka bertujuan untuk memberi cengkaman semasa bermain agar pemain tidak mudah jatuh dan senang untuk berlari. Okey, baik. Seterusnya kita lihat 7 kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang pertama adalah kaedah matlamat produk, yang kedua penyampaian fakta, ketiga demonstrasi, 4 perbandingan, 5 kiasan atau ibarat, 6 kenyataan merangsang, 7 gambar pegun. Okey, matlamat produk. Iklan yang menggunakan matlamat produk secara terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Kedua, penyampaian fakta. Iklan yang menyampaikan fakta secara tepat, biasanya untuk produk yang memerlukan bantuan teknikal. Ketiga, demonstrasi. Iklan yang menunjukkan ciri-ciri tertentu sesuatu produk dalam keadaan sebenar. 4. Perbandingan. Iklan yang membandingkan produknya dengan produk pesaing. 5. Kiasan atau ibarat.
Iklan yang mengambil contoh lain yang lebih kreatif untuk menunjukkan kesan yang dialami oleh pengguna apabila menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Keenam, kenyataan merangsang, iaitu iklan yang dimulakan dengan perkataan merangsang pemikiran pengguna, dan yang terakhir, gambar pegun. Iklan yang memfokuskan kepada bahagian tertentu yang menunjukkan kelebihan produk, terutama iklan media cetak. Media pengiklanan ialah saluran, cara atau medium yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Terdapat 3 jenis media massa, iaitu media cetak, media elektronik dan media sosial. Okey, yang pertama, media cetak boleh menyampaikan sebuah informasi secara terperinci kepada kumpulan sasaran. Contohnya surat khabar, majalah, brosur, katalog, poster. Okey, yang kedua, media elektronik. Liputan lebih luas dan lebih berkesan berbanding media cetak. Contohnya televisyen, radio dan papan digital. Ketiga, media sosial, iaitu lebih efektif kerana dapat diakses oleh sesiapa sahaja dan liputan pengiklanan lebih luas serta menjimatkan kos. Contoh, blog, Instagram dan Facebook. Okey, baik. Mari kita jawab sama-sama uji minda bagi menguji pemahaman kamu berkaitan tentang kaedah pengiklanan dan media pengiklanan. Okey, soalan uji minda. Puan Zahara ingin mengiklankan produk keluaran dengan kaedah memberi penerangan secara bersemuka atau rakaman. Okey, jadi mari kita bincangkan apakah bentuk kaedah reka bentuk pengiklanan dan media pengiklanan yang sesuai. Kaedah yang sesuai untuk Puan Zahara ialah kaedah demonstrasi. Okey, sebab dia hendak memberi penerangan. Okey, bermaksud di sana dia hendak menunjukkan ciri-ciri tertentu bagi produk dia. Media pengiklanan pula yang sesuai bagi Puan Zahara mengiklankan produk dia ialah melalui media sosial, sebab dia hendak memberi penerangan itu secara bersemuka ataupun rakaman, dan itu sesuai untuk media sosial sebab pengiklanan dia lebih luas dan menjimatkan kos. Baik, sampai sini saja penerangan daripada cikgu. Cikgu harap kamu faham penerangan daripada cikgu, dan lepas ni kamu buat latihan modul soalan 5, 6 dan 7 muka surat 39 dan 40. Lepas tu kamu lekat kertas latihan modul tersebut dalam buku RBT. Okey. Terima kasih.